Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tu dia, alhamdulillah. Seperti mana yang telah kita warkan daripada awal, daripada semalam, bahawa BizTalk Lubuk Rezeki yang telah pun saya jalankan sejak seminggu yang lalu ini, pada malam ini kita ada insan-insan istimewa yang akan bersama dengan kita semua nanti untuk bercakap tentang isu yang tengah panas di media sosial, kan? Yang mana kadang-kadang hari ni kalau saya buka Facebook saya, boleh dikatakan hari-hari masuk, tak ada masuk cerita lain, bisnes atomi kan, menyebabkan ramai tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ni doktor? Apa istimewa bisnes ni doktor? Kenapa sekarang doktor? Jadi itulah antara perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Dan sebelum saya bermula, maka saya nak kita dengarkan dulu lagu yang akan saya mainkan. Saya dah pernah mainkan sebelum ni kan, tapi nak mainkan lagi sekali. Hayati seni kata lagu ini. Dan sementara tuan-tuan dan puan-puan mendengar lagu ini, tolong, sebenarnya saya nak supaya tuan-tuan dan puan-puan ambil masa untuk share. Okey, untuk share kat bawah tu kan ada link untuk kita share. Silalah share ke wall masing-masing, ke grup mana-mana grup, supaya ramai orang dapat info ini. Okey, kita dengarkan lagu yang saya dah menyentuh jiwa saya sejak 30 tahun yang lalu. Okey, mari kita dengar lagu Andy Lala, Zapin Berharap. Orang mengantuk, disurungkan bantal, sudah disorong, tak pula nak tidur. Hendak berniaga, tak cukup modal, diberi modal, tak menjadi juga. Belumlah duduk, sudah berlunjur, sakitnya badan tidak terperi. Belumlah untung, sudah berhibur, hutang dibawa sampai ke mati. Nasiblah sudah menjadi bubur, apalah lagi hendak dikata. Darilah hidup, mati ke bulu, makanlah saja, hai bubur yang ada. Banyaknya sungguh bangunan tinggi yang nama kita payah dicari. Negara menuju negara industri, kita menumpang di bumi sendiri. Banyaknya sungguh bangunan tinggi yang nama kita payah dicari. Negara menuju negara industri, kita menumpang di bumi sendiri. Takkan Melayu hilang di dunia, yakinnya sungguh Datuk Hang Tuah. Kalaulah kita malas berusaha,
Melayu tak hilang, yang hilang maruah. Bangun segera pada yang tidur, yang sudah jaga, aturlah langkah, biar bertatih, jangan berundur, daulatkan bangsa di bumi bertuah. Bangun segera pada yang tidur, yang sudah jaga, aturlah langkah, biar bertatih, jangan berundur, daulatkan bangsa di bumi bertuah. Baik, itulah dia ya. Tu dia lagu yang penuh seni katanya sangat indah. Saya ingat masa lagu ini saya ketahui pada tahun 1990-an. Okey, ada lagu yang tutup kat belakang sekejap Okey, kita tutup lagu belakang ni. Tu dia. Okey, saya ingat lagu tu tahun 1990-an. Dia sangat menyentuh jiwa dan terus terang saya kata ya, lagu itulah antara penyebab saya gagahkan diri waktu berniaga tu untuk memiliki bangunan di Ipoh. Lagu tu betul-betul menusuk jiwa. Bulan lepas saya jumpa artis Andy Lala dekat radio bernama. Saya beritahu dia, saya kata, Andy, you punya lagu Zapin Berharap itu begitu menyentuh jiwa. Yang paling menyentuh jiwa, dia kata apa? Banyaknya sungguh bangunan tinggi yang nama kita payah dicari. Kan? Jadi masa tu saya kata nama kita payah dicari. Itulah yang inspired saya untuk ada Wisma Dr. Tengku Asmadi di Ipoh. Jadi kenyataan. Itulah lagu dia, kan? Jadi lagu tu banyak lagi baik-baik kata-katanya yang begitu menyentuh jiwa kepada kita orang yang berni. Okey. Baik, kita bukan nak cerita pasal lagu sebenarnya. Kita dah ada hampir 2000 viewers setakat ini and keep increasing. Wow. Pecah rekod talk show Biz Talk Lubuk Rezeki selama ini. Sebab bersama dengan saya bukan bersendirian, ya, saya bersama dengan saya. Kali ini adalah dua tokoh yang akan menyampaikan, menceritakan, berkongsi, okey, kenapa ya sejak akhir-akhir ini mereka berdua begitu bersama dengan saya, menyokong saya dalam perjuangan saya ini dalam bisnes yang baru saya ceburi dan adopt. Baik, kita akan saya tak nak cakap panjang. Orang dah tunggu-tunggu semua ni kan. Wow, dekat 2000 ni kan. Dia nanti dia orang kata apalah hasil muka doktor je. Baik, kita akan pertama, okey, kita jemput dulu masuk. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan, iaitu Bonda Prof Muhaya kita. Apa khabar Bonda? Bonda suara tak ada Bonda. Oh, baik, alhamdulillah. Baru ada suara. Kan. Sihat Bonda ya? Sihat, syukur pada Allah, syukur pada Allah. Ini saya nak beritahu Bonda ni, ini bukan nak mengampu ni. Bonda nampak wajah lebih ceria, wajah lebih nampak muda daripada kebiasaan Bonda live. Ya ke? Ya. Kan? Sebab setiap yang berlaku mesti ada sebabnya. Nanti kita cerita kemudian lah Bonda kan? Okey, kita nak kan, kita nak invite ni, nak bawa masuk seorang lagi tokoh yang mana akan bersama dengan saya, tak lain dan tak bukan Tok Abah kita. Kan? Saya tak perasan sekali dia live tiba-tiba nama dah berubah lah, sudah tukar lah. Jadi Tok Abah kan, tak lain dan tak bukan Tok Abah kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur. Saya jarang panggil Tok Abah, jadi nak panggil Tok Abah tu kan. Dah tersangkut-sangkut lah. Biasa. Kau tak nak panggil Zul Abah, panggil Zul Arifin okey juga. Apa khabar Zul Arifin?
Okey, Alhamdulillah syukur saya kepada Allah yang mana terima kasih kepada Bonda, terima kasih kepada Datuk Dr. Fadilah Kamsah kita, Tok Abah kita sebab sudi untuk bersama di platform Lubuk Rezeki kita pada kali ini. Terus terang saya kata, nak gandingkan dua orang yang tokoh nama besar di satu pentas tidak semudah yang jangka. Sebab apa? Sibuk, dua-dua sibuk. Kadang nak dapat Bonda Prof susah, kadang nak dapat Datuk susah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan berpeluang untuk bersama dan rebut peluang ni nanti, lontarkan soalan-soalan di mana? Lontarkan di ruangan chat. Nanti kalau saya scroll jumpa soalan-soalan nanti insya-Allah. Baik, kita mulakan dulu dengan Bonda Prof lah sebab kalau ikut ranking yang bersama dengan saya mula-mula Bonda Prof, kemudian baru Tok Abah kita kan. So kita biarlah Bonda Prof bersama dulu. Okey Bonda. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini apabila saya mula terlibat dengan bisnes networking Atomy ni Bonda dan juga Datuk. Sebenarnya benda ni datang waktu PKP fasa 1. Okey, iaitu PKP bulan 3 bulan 4 yang mana ketika itu saya ramai rakan-rakan NGO saya hilang pekerjaan, ada yang tutup bisnes, ada yang mutawif yang bawa orang umrah tak boleh bawa pergi orang umrah, yang buat bisnes pelancongan tutup. Jadi masa tu saya terfikir apakah bisnes yang boleh saya kongsikan dengan mereka di musim PKP. Jadi saya ada beberapa ketakutan Datuk dengan Bonda. Ketakutan pertama saya takut kalau saya buat satu bisnes minta duit orang, takut nanti kalau apa-apa berlaku maka muka ni lah yang kena. Jadi saya tak nak terlibat dengan benda-benda yang ambil duit orang. Saya takut kalau katakan buat dengan satu company yang tak kukuh, hari ni kita cerita berdegar-degar, tengok esok tinggal pintu je tak ada. Jadi inilah yang banyak dan alhamdulillah bila saya dah jumpa Atomy ni, saya dah kaji apa semua yang saya tak jangka. Saya sebenarnya Bonda Prof, saya dapat networking ni sejak tahun 90-an. Kan. Tapi saya tak pernah ajak Bonda. Tak pernah ajak Bonda. Tak pernah info. Bonda pun tahu saya tak pernah sentuh ajak Bonda. Tetapi yang kali ni saya ajak Bonda. Kan. Jadi mungkin Bonda boleh mukadimah sedikit macam mana sebenarnya Bonda tiba-tiba terbuka hati sebab bukan senang sebenarnya Profesor Dr. Muhayya ni nak buat benda-benda yang sebegini dengan saya tapi terbuka hati. Silakan dulu Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, macam mana pertama saya nak cakap, saya sebelum ni memang tak pernah masuk apa-apa networking, kalau masuk pun sebagai consumer. Macam-macam orang ajak tapi saya setakat consumer, commission bagi orang pun tak apa. Yang penting saya consumer sebab memang masa sangat mencemburui. Apabila masa PKP, bila DTA call saya ingat lagi masa tu saya tengah rehat, penat sangat tapi nak meeting juga, okeylah meeting juga. So bila DTA kata Bonda ini sebenarnya kita nak bantu macam tadilah ramai orang terhilang pekerjaan, ni tak ada dan orang yang B40 maknanya banyak ini peluang untuk orang B40 untuk bahan asas. Itu yang saya terpanggil tu. Bila nak tolong orang, the buzzword nak tolong orang B40 untuk keperluan asas. Nombor 2 Allah izinkan saya kenal DTA dah lama, jadi kepercayaan, trust percaya pada orang tu saya buat. Dan untuk pengetahuan DTA masa PKP, kita orang kat PMC pun sebenarnya kita dengan NGO juga telah mengutip banyak juga wang untuk memenuhi keperluan asas. Kita donate sana sini, tenangkit dan sebagainya. Sebab masa tu kita tak tahu umur kita berapa lama nak hidup. Macam Bonda ni dah 62 tahun. Apa yang kita boleh buatlah apa yang boleh sepatutnya. Kan? Jadi sebab bila kenalkan dengan Atomy tadi, maka sebenarnya frankly bila DTA beritahu saya, DTA tak sebut pasal imbuhan, tak sebut pun. DTA sebut untuk tolong B40 dan bila saya dengar boleh tolong orang dengan cara mudah, tak keluar duit. Betul. Tak keluar duit, tak ambil duit orang dan bila saya research kan, the company bila kita research maka itulah yang saya masuk tu.
sebenarnya. Dan saya ni pula suka beri kita tahu manusia ni kita ada 6 peringkat keperluan. Kita kalau saya nak dakwah orang, kalau orang keperluan asas tak ada, tak usah cakap lah, orang tak mau dengar. Jadi keperluan asas makan minum biar ada selesa, barulah kita boleh dakwah dia. Jadi saya rasa ini satu platform yang baik lah, pasal tak ambil duit orang dan dikenalkan orang yang saya percayai. Baik, Alhamdulillah. Saya nak bercakap dengan Datuk. Datuk ada masalah internet, dia terkeluar sekejap. Saya dah suruh dia klik link untuk masuk balik. Tak apa. Sementara Datuk nak masuk balik tu, okey, kita dengan Bonda dulu. Okey. Jadi memanglah sebenarnya Bonda, sebenarnya Atomy ni bila orang dengar dia orang kata too good to be true. Kan? Maknanya, dan saya balas apa? It's so good and it's so true, saya kata. jadi sebab apa? Sebab bayangkan Bonda, macam mana orang nak hadam apabila kata join percuma. Ya. Kemudian bulan-bulan tak ada nak kena maintain. Betul. Join tak ada paksaan untuk membeli. Betul. Nak beli, tak nak beli sudah. Dan semua orang yang join dia ada 6 bulan untuk buat keputusan nak membeli ataupun tidak. Makna tempoh bertenang dia tu 6 bulan. Katalah dia join 6 bulan, tiba-tiba dia kata okey dia tak nak. So account itu akan auto terminated selepas 6 bulan. Kemudian produk-produk dia pula berkualiti dan harganya adalah harga patut dengan kualiti yang diberikan. Dan yang paling orang tak boleh brain, orang kata tak boleh brain ni Bonda, bila kita kata tak boleh menjual. Ini lagi satu yang hit hard ni, dia kata apa? Kalau tak boleh menjual, mana nak datang keuntungan? Mana nak boleh diberikan bonus? Sebenarnya kita tak boleh menjual, tetapi Atomy dia ada urusan jual beli di Shopee Mall online dia. Yang mana kita ni tak diberikan menjual. Maklumlah Bonda, kalau kita menjual kadang-kadang stok duduk belakang kereta dah 3 bulan kita jual kat orang. Kan? Jadi Atomy tak nak benda-benda macam tu. Biar orang semua beli dekat dia. Jadi bila benda-benda ni wujud, saya tengok kerana terlalu bagus, orang susah nak percaya. Kena pula bila kita kata boleh dapat RM80 sehari, boleh dapat RM500 sehari, boleh dapat RM1,000. Lagi orang jadi jam tau. Otak dia tak boleh nak bergerak. Jam otak dia tak boleh nak fikir. Walhal hari ni Bonda, ramai orang dapat pendapatan itu bila saya mulakan pada PKP. Baik. Lepas tu orang tuduh Bonda scammer lah, Bonda ni itulah. Sampai Bonda, saya kadang-kadang rasa nak marah tapi tak boleh nak marah lah kan. Sebab apa? Ada panggil makcik. Oh ya Allah, saya pun astagfirullahaladzim. Jadi saya pun ya Allah, hai kenapa macam. Okey Bonda, cuba Bonda kupas pada sudut pandang Bonda sendiri. Masya Allah, subhanallah. Saya memang tak baca dan sebenarnya kalau yang cakap ni DTA cakap, orang beritahu, tapi Bonda cuma kesian saja. Bonda doakan, Bonda maafkan, dan sebenarnya pada Bonda lah orang yang mengeluarkan kata-kata tak baik tu sebenarnya ialah anak-anak yang terluka. Inner child dia terluka. So mungkin pengalaman yang tidak baik, penuh dengan marah, dendam, sakit hati dan sebagainya, dan mereka memang pernah dilukai. Hanya orang dilukai akan melukai orang lain. Sebab itu bila tengok yang tak elok, berapa tahun dulu saya pun pernah kena bash pasal harga barang naik. Itu pun saya memang maafkan. Kesian. So hikmahnya, Bonda tadi Aisyah doa, ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah siapa yang menonton ni, kalau ada yang kata-kata Bonda tu, Bonda nak cakap, I forgive you, saya doakan you all masuk syurga tanpa hisap, saya doa you dapat hidayah, saya doa you betulkan solat, bahagiakan rumah tangga, kalau ada anak sihatkanlah, kalau perkahwinan bahagiakanlah, kalau semua Bonda doa baik-baik saja, Bonda kesian saja. Dan Bonda doa kalau yang menonton ni ada B40 yang dapat dibantu, Bonda cakap ayah anda tadi, okay bang, please doa that whatever I say tonight akan buka hati orang untuk whatever yang tak baik tu kita sama-sama buanglah, sebab akhirnya kalau kita mati nak ke mana ni you all. Sebab itu Bonda rasa macam Datuk Fadilah pun, saya guru Bonda tu belajar memaafkan orang sebelum tidur daripada di MFK lah. Anak-anak saya tu memang belajar, dan setiap kali Datuk asal ceramah aja maafkan orang.
Maaf, siapa isteri maafkan atau minta maaf dengan suami? Kalau tak maafkan, gelap masa depan. Itu I repeat apa yang Datuk ajar. Tapi nak cakaplah siapa yang berdengar ni, kalau boleh you all kesian, ingat ada beri dapat. Apa yang keluar tu, if very bad, kesian. Kalau keluar tak elok macam kala jengking, makna dalam kala jengking kesian. Benda kesian, ya Allah, ya Tuhanku. Dan orang yang paling malang ialah dosa dia tak mati, apabila dia mati. Bayangkan kita cyber trooper, cyber bully, kita tulis tiba-tiba keluar accident, tiba-tiba kena COVID. Bayangkan what you read, what you write, dibaca oleh 10,000 orang. Ya Allah, energi negatif tu dapat. Ya Allah, banyak dosa jariah, kesian. Macam ni lah, kita kalau nampak Datuk, kita nampak orang rumah terbakar, kenapa kita panggil bomba? Takut dia terbakar. Kita takut tak tengok orang masuk neraka terbakar? Takut. Sebab siapa orang mukmin tu, orang selamat daripada mulut dan perbuatannya. So sekarang ni mulut kita dengan tight. Jadi bila tak baca pun, because saya subhanallah, tak tahulah, I choose to focus. Hari penuh dengan macam-macam ilmu nak dengar, so I don't have time. Tapi yang baca anak saya, staff saya semua geram-geram. Saya no. Kesian, doakan. So hikmahnya mungkin mereka dapat doa kita lah malam ni. Siapa terluka masa kecil tu, macam Bonda sebut tadi dengan 7am Club, Talik Geram tu, dia kata apa? Bonda bayangkan orang yang buat tak elok tu, kita bolehkan bayangkan masa kecil dia macam mana. Allah. Ayah dia macam mana, datuk nenek macam mana. Dan kalau dia tak berubah, rumah tangga dia, anak-anak keturunan, menantu, Allah, na'udzubillah, takut. Sebab kita didik satu wanita, satu jenis kita pelihara. So kalau yang menulis tu wanita, Allah, boleh doalah semua jadi wanita solehah. Bagi yang laki-laki pula, niatlah supaya all ni niatlah nak bawa isteri yang kita bawa ke syurga. Boleh itu saja. Dan everything that I say, yang buat ni pun sebenarnya Datuk nak cakap pencen kubur. Kalau yang kita buat ni dengan sebab ni orang dapat rezeki, itulah pahala kita. Itu umur macam nak apa lagi? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Bonda. Saya lapang dada sebenarnya Bonda, pasal apa? Saya penyebab kepada Bonda terlibat. Ya? Saya rasa macam ya Allah, kerana aku ajak Bonda Prof Muhayya bersama dengan aku dan dia sokong aku, tiba-tiba dia kena bash pula kan. Saya rasa terpanggil lah. Saya kata saya kena biar Bonda cerita sendiri, cakap sendiri kepada mungkin mereka yang saya anggap mereka ni salah faham sebenarnya Bonda. Sebab grup ni Datuk, grup yang bila menyerang ni kadang-kadang dia tak faham, dia mungkin faham sedikit dan dia ada pengalaman buruk banyak dia serang selama ni, maka dia samakan. Tapi saya tengok alhamdulillah lately ni banyak benda yang dia dah mula setapak demi setapak undur memperbetulkan statement-statement dia yang sebelum ini. Dan ini pada saya satu benda, dia pun ada follower, dia nak renjat macam tu mungkin dia pun nak jaga follower apa semua kan. Tapi alhamdulillah ada banyak improvement. Dan apa yang berlaku sebenarnya, ramai pula yang selepas dia berlaku macam tu, hikmahnya ramai pula yang datang mencari Atomy. Okey, saya nak berbalik kepada Datuk juga waktu saya ajak mula-mula nak beritahu kepada semua, Datuk berikan nama kepada saya, daftarkan, memang lama. Tetapi Datuk sendiri pun ambil masa nak bersama dengan saya dalam Atomy ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan ketika saya ajak, apa yang Datuk fikir, apa yang Datuk lakukan dan akhirnya Datuk buat keputusan yes nak bersama dengan Atomy. Silakan Datuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih bakal Datuk Dr. Tengku Asmadi, Datuk Profesor Dr. Muhayya yang dikasihi semualah dan semua sahabat yang dapat bersama kita dalam laman ilmu ni. Saya lihat ni sebagai laman ilmu walaupun namanya macam nama komersial kenapa kami pilih Atomy, tapi pada saya ni laman ilmu untuk kita kongsi ilmu, sebab bila kita masuk laman ilmu kita dalam taman-taman syurga. Jadi memang betul Tengku ajak saya ingat dah 3 bulan kot, tapi 2 bulan saya bertapalah sambil mencari dan banyak maklumat kata tak payahlah, janganlah itu MLM juga tu, ada tu scammer tu, macam-macam yang saya terima.
saya terlampau sibuk untuk itu, tapi sambil kaji sikit. Akhirnya selepas 2 bulan baru dapat maklumat yang sahih. Dia dapat, barulah saya kata okeylah, saya akan terlibat dengan cara aktif dan bantu. Sebab itu sebabnya dalam berfikir 2-3 hari ni saya cuba nak fikirkan ya, untuk kita punya perjuangan ni ya, bukan untuk sara hidup, tapi nak mengubah cara hidup kepada yang lebih mardatillah, Allah redha. Bukan nak cari sara hidup, nak ubah cara hidup. Ada rezeki untuk nafkah, ada rezeki untuk melabur, ada rezeki untuk infak, untuk kata bonda Muhaya tadi, untuk dapat pincin kubur, ada untuk kita bantu orang lain. Masya Allah ya. Itu sebabnya bukan untuk sara hidup, tapi mengubah cara hidup ke arah yang lebih positif, yang lebih mardatillah. Satu. Dan saya pun sambil duduk petang tadi, sambil main dengan cucu dan sebagainya, saya dapat ada 2-3 hashtag. Dia kata kena ada hashtag ni. Orang sekarang kena ada hashtag. Hashtag pertama ialah kita kiriman Tuhan. Bukan suami kiriman Tuhan, bidadari kiriman Tuhan. Ya, Muhaya ke, Tengku Asmadi ke, Fadilah Kamsah ke, Tok Abah ke, siapa-siapa, anda semua yang 2,000 lebih, dah berapa dah sekarang? 2,000 lebih dah? 4,000 lebih. Minta maaf. Yang 4,000 ni pun semua ni, 4,000 lebih ni kiriman Tuhan. Sebab tanpa anda, tanpa Tok Abah, tanpa Muhaya, tanpa Tengku Asmadi, dunia tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, perlu apa Allah cipta kita? Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main? Jadi kita ni semua, so kita ni kiriman Tuhan, hashtag pertama. Hashtag kedua ialah kita ni aset terunggul. Ya, kita ni aset. Ya. So semua manusia adalah aset. Betul kata bonda tadi, bila orang mengata kita dapat pahala percuma. Kita dapat pahala percuma. Tapi kesianlah orang tu dapat kata orang tu dosa ya, ataupun apa yang bonda cakap tadi yang berterusan tu dapat dosa jariah. Dosa jariah. Allah sedihnya ya. So kita asyik tunggu. Lepas tu ni pun saya pinjam daripada bonda ni, dari pinjam kita kemarin ya. So bukan sekadar buy Muslim first, kita help Muslim first. Saya suka sangat tu. Saya terngiang-ngiang sampai saya sangat bahagia. Dia bukan sekadar nak bantu, nak buy Muslim first. Itu penting. Tapi yang lebih penting ialah help Muslim first. So bila saya dah kaji dalam banyak bisnes yang ada sekitar dalam masa PKP ni, PKPB dan sebagainya, maka bisnes Atomi ni yang boleh membantu semua peringkat. Baik yang maaf ya, 8 asnaf boleh masuk, B40 boleh masuk, dan ramai orang yang 8 asnaf dah terkeluar daripada 8 asnaf dengan izin Allah, dengan usaha. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu satu. Dan ini yang sebenarnya hashtag yang ke tu dah help Muslim first, buy Muslim first, lepas tu business untuk semua orang. Itu hashtag yang terakhir yang saya dapat petang tadi, business untuk semua orang. Orang yang, sebab kita tak perlu modal ya, bisnes tak perlu modal, tak ada yuran untuk masuk, tak ada yuran untuk maintain dan sebagainya. Itu sebab kata wow, ini kalau semua orang boleh terlibat dengan bisnes. Petang tadi pun ada orang tanya saya tentang bisnes lain, kata okey, malam ni cuba tunggu malam ni, Tengku Asmadi ada, bonda Muhaya ada, saya ada, dengar dan tengok, lepas tu buat keputusan. Lepas tu nak istikharah, jangan takut, istikharah, mesyuarat dengan keluarga, and then kalau setuju join us, kalau tidak no problem. Jadi itu yang saya nampak satu perkara, dan saya selalu teringat yang asatizah pun pesan kat kita ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi sebenarnya bila bonda cakap tadi, saya tersentuh. Saya kata ya Allah, kesian kalau orang ni yalah, kalau dia cakap benda yang baik-baik tak apa, dia kalau cakap benda yang boleh membunuh orang lain, mengata orang lain, ya bagaimana dia nak jadi manusia yang sebaik yang Allah kata tadi, Nabi sebut tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia yang beri manfaat. Macam mana nak beri manfaat kalau kita menyampaikan yang tak baik? Jadi itu saya sedih sangat. Dan orang tua macam saya, walaupun nampak handsome tapi dah tua bangka sebenarnya. Ya, so you all pakai handphone kamera kaki. Saya pakai kamera komputer. Saya nampak macam tak pakai skincare. Saya pakai skincare tapi melampau. Bonda melampau. Bonda dah macam Hajar Nilofa melampau betul. Bonda melampau ya. Dah chat saya pun terpanjat, Nilofa ke dipanggil? Oh, tapi Nilofa dah pakai nikab, macam mana pula buka malam ni? Allah. So itulah dia sebabnya saya sangat yalah, mula-mula tu rasa bukanlah kesal, tapi kenapa lambat sangat aku join untuk membantu seramai mungkin orang, ya, adik-beradik, keluarga, siapa-siapalah, ya, bukan saja B40,
golongan asnaf boleh join dan memang dah join dan dah ramai yang terkeluar daripada golongan 8 asnaf dan dapat membayar zakat, masya-Allah. So itu sebabnya, dan saya nampak di sini ni satu bisnes yang di mana kita tak akan naik tanpa bantu orang lain. Sebab saya ingat pesan Nabi, Allah takkan pandang, takkan bantu orang yang tidak satu hati. Jadi dalam bisnes ni kena satu hati, kena tolong menolong, kena doa mendoakan, kena bantu membantu dengan lillahi ta'ala. InsyaAllah everything will fall into place. Itu yang saya seronok sangat. So this is very it is very Islamic. Memang hidupkan sunnah. Dan sebenarnya saya kata saya tak kata tu tak berfikir lain lah, ya. Tak ada rasa was-was dan tidak ada dilema langsung dah. So dengan itu saya pun ajak keluarga ke adik-beradik, kawan-kawan, jom kita join sama-sama. Tapi tak apalah, ya, kaji dulu, study dulu, tengok dulu, istikharah, ya, dan mesyuarat, jom join. Itu sebabnya saya rasa, ya, dengan asbab tu sebabnya salah satu hikmah ni akhir kalam daripada saya untuk soalan ni, akhir kalam, ya, bila saya nampak salah satu anugerah Allah, COVID-19 ni pun anugerah Allah, kiriman Tuhan. Jadi pandemik ini kiriman Tuhan. Salah satu hasil atau natijah dari kiriman Tuhan dalam bentuk pandemik inilah kita sedar sekarang bahawa kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu bantuan orang ramai untuk survive. Kita bantu kita sangat tepat. Kalau kita tak kisah orang lain, kita jahanam. Itu satu ajarannya. Keduanya, kita kena balik pada fitrah. Cuci tangan, cuci muka, jaga kebersihan, banyak berdoa, ya, jaga batas-batas. So ini semua balik pada fitrah. Dan satu lagi yang tersembunyi ialah kita kena tidak boleh berharap dengan pendapatan yang ada sekarang. Ramai orang asbab pandemik ini dia dah hilang gaji. Rezeki masih ada. Allah tetap turunkan rezeki. Gaji tak ada. Kena buang kerja, kena tak boleh kerja, tak boleh buka kedai, ya, tak boleh buat bisnes, ya, ataupun kena di BSS, kena cuti tanpa gaji, macam-macam. Ini realitinya. Jadi kita perlukan income source ataupun sumber income yang kedua, ketiga. Ni tu yang saya nampak. Jadi dalam banyak-banyak di sekitar, rupanya ni dia. Ni dia yang saya nampak dalam orang teruk dalam keadaan COVID-19 ni, pandemik, dalam PKPB ini, maka orang macam Tengku dan kuncu-kuncunya, ya. Dapat, ya, kata orang tu, dapat pula rezeki melimpah ruah pada masa ini. Asbab kita tukar cara berfikir, kita tukar cara berdoa, kita tukar niat kita untuk bantu, naik ke atas dengan membantu dan bantu orang, kita akan naik ke atas. Apalagi sistem yang lebih baik daripada itu. Jadi mudah-mudahan dengan asbab kita bersama ni, ramai orang akan terbuka, dan mudah-mudahan yang cuba nak memandang negatif ataupun bersangka buruk, tolonglah, ya, insaflah. Malam ni semua solat taubat. Istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan Allah buka dan bagi hidayah kepada kita move forward. Jom kita sama-sama maju. Ingat, help Muslim first before we can buy Muslim first. Yeah. Baik, terima kasih Datuk dan juga Bonda. Okey, dia sebenarnya syarikat ini, Datuk, Bonda, dia bukan syarikat baru. Dia dah 10 tahun dalam pasaran dunia. Dan kilang dia dah masuk bursa saham Korea, Kosdaq. Dan syarikat ini mula mendaki daripada sebuah syarikat yang tidak ada apa-apa, naik ke tempat ke-20 dunia, dan tahun lepas naik ke tempat 11 dunia, dan insya-Allah tahun depan akan naik lagi kepada top 10 dunia. Jadi dia satu syarikat yang kukuh dengan sejarah yang ada, dan di Malaysia pun, Datuk dan juga Bonda, dia bukan baru. Dia daripada tahun 2016 lagi dah ada. Cuma kita tak nampak. Sehinggalah COVID-19, saya ada masa sikit kaji, cari-cari, dan kawan universiti cerita, saya sempat mengkaji, saya tak boleh tidur sebab saya kata, ya Allah, di saat pandemik macam ni, ada peluang yang sebegini rupa. Datuk dan Bonda, masa saya bercerita dengan Datuk dan Bonda masa bulan 4, bulan 5 hari tu, saya hanya mampu jual idea je, sebab saya pun tak ada income masa lagi, tak jual idea. Datuk tahu masa tu kan pandemik, jadi semua orang terkurung. Saya order berus gigi, ubat gigi saya sebulan baru saya boleh sampai barang tu, baru boleh cuba. Tapi dengan apabila ni, walaupun Bonda dan Datuk tak terlibat secara aktif, tapi sokongan moral tu, aura tu, contohnya saya minta maaf lah, Datuk Fadilah sign aja, saya pun kata Datuk dengan saya, Datuk nak marah, saya marah lah masa tu kata. Tapi saya tengok Datuk diam je, Bonda diam je, okey lah tu. Dan asbab kerana kita
mewar-warkan benda tu, hari ini beribu orang dapat pendapatan tambahan sekurang-kurangnya 200-300 sebulan, 500 sebulan, 1,000-2,000 sebulan. Ramai Datuk, ramai bonda. Bagi orang yang tak ada duit, dapat 300-400-500 sebulan, satu benda yang besar Datuk, bonda. Dan dalam masa yang sama, saya dan tim kita berjaya melahirkan hampir 50 orang di musim orang tak ada pendapatan, berpendapatan 4 angka, 5 angka satu bulan. Ini satu kenyataan yang saya sendiri pun, ya Allah, yang saya katakan ramai orang dapat income. Jadi saya nak tanya bonda satu perkara lah. Bila bonda dengan grup PMC, bonda gerakkan bonda tu, apa sebenarnya yang bonda nampak dan kenapa bonda seru mereka untuk bersama dalam perniagaan ini, dalam PMC group Prof Muhayya Circle apa semua tu tadi. Sebab mereka ni bonda, bila bonda kena, moral dia orang jatuh bonda, moral dia orang jatuh. Sebab apa? Okey, ni cerita betul bonda baru nak cerita Atomy kan, terus kena tempelak sebab kata-kata negatif tu. So yang nak cari sesuatu nasi ni, yang baru nak dapat ni, terus macam kena isi pasir dalam tu dia. Sebab mereka baru nak terlibat, kefahaman pun tak banyak, tak macam saya yang tahu luar dalam. Jadi itulah bonda cuba pesan sikit pada mereka yang mungkin moral nak jatuh, nak cari sesuatu nasi ni dan sebagainya. Sila bonda. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam saya sebut tadilah, orang dalam PMC dan 7M Club, kita semua nak dakwah orang suruh jadi baik, jaga solat, jadi isteri yang baik. Tetapi kita tahu manusia ni ada 6 peringkat kehidupan. Yang paling asas ialah makan, tempat tinggal, barulah masa tu nak kahwin dan sebagainya. So kalau yang tinggi lagi yang kita nak buat sekarang ni ialah untuk orang cari makna kehidupan, untuk cari contribution, untuk menambah baik diri, yang atas 4, 5, 6 tu. Tapi kalau 1, 2, 3 bawah ni tak terpelihara, memang susah nak move on. So bonda sangat prihatin, ada orang yang ibu tunggal, ada orang yang kena berhenti kerja, ada orang yang memang cannot make it. So kalau tengok ekonomi tu macam kesian lah. So bonda fikir macam mana supaya kalau kita buat ni, kita nak orang at least ada basic requirement. Macam Datuk Fadilah kata, bukan memenuhi apa? Sara hidup, tapi cara hidup. Maknanya bukan hanya memenuhi keperluan hidup, tapi tujuan hidup. We want to make a living, we want to live a life. A life yang dari segi lima peringkatnya bagus. Dari segi kesihatan, dari segi intelek, cari ilmu, dari segi emosi, penyayang, dari segi rohani dekat dengan Allah, dari silaturahim bagus. So kalau macam ni lah, kalau kita tak best, kita pun tak cukup makan dan sebagainya, kita sendiri sakit badan, pergi mana pun, kalau orang pergi hotel cantik pun badan sakit tak boleh juga. So bila bonda tengok produk, kadang bahan asas. So saya fikir kalau benda-benda yang asas orang beli tak keluar duit, they just convert kepada benda yang bila study dan orang sains macam ni lah. Kau Tengku introduce kepada satu produk yang saya ni tengok dekat research. Bila saya tengok PubMed.gov. Jadi dia orang saintis ni dia lain sikit, mesti nak tengok review, nak research kan. Jadi saya beli, apa saya buat, Datuk Fadilah Kamsah, guru saya, Datuk Tengku, saya hadiahkan kepada mak mertua, habis semua orang saya beli. Sebab saya pula senior style, kalau saya sayang orang, daripada beri duit, beri kesihatan. Kalau kita nak sihat, sihatkan orang. Jadi kalau kita nak tolong orang kat bawah kita, apa kita buat? Yalah, pasal bonda pun tak fikir berapa dapat, tak kisah. Apa dapat tu kita beli baik, bagi kat orang. So nak beri manfaat je lah. So bagi siapa menonton, bagi PMC, kita pun dah faham bahawa kita ada pentagon kehidupan, kita nak sihat, kita nak jadi orang positive thinking, nak jadi orang penyayang, jadi orang mencari redha Allah, cari orang jaga silaturahim, maintain your pentagon. Jadilah orang yang hidup daripada dalam keluar. Kita mesti bina circle kita, sebab tu kita nak ubah diri ni you all. First, change your identity. Nombor 2, kita tukar belief system. So apa yang merosak belief system, jangan.
Dan 3, cari your skill. Dan number 4, baru ubah perangai dan berjaga circle. So siapa yang kalau dengar yang tak elok tu macam ni. Saya punya teknik macam ni lah. Kalau orang cakap saya buat macam ni. Dia masuk. Dia masuk. So, kalau virus masuk memang tak boleh masuk. Jadi kalau Prof ni sikit positif. Subhanallah. Kita mesti lihat benda yang indah saja. So kita punya vibration aura kita. Macam saya belajar pada belakang besar kan, kita ada 3 aura tu ya. Spiritual aura, emotional aura dan physical aura. Banyak orang nak pakai belian macam-macam, no. Siapa bergantung dengan Allah akan tenang jiwanya. Dia akan bahagia dengan semua orang. Bila bahagia dengan semua orang akan sentiasa gembira. Sikit pun dah gembira. So macam itulah saya rasa, ya Allah nak cakap, you please lah jadi baiklah. Hidup berdalam, keluar jangan terkesan dengan orang. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Jadi itu antara apa pesan bonda lah kepada tu. Jadi kepada mereka yang dah duduk dalam PMC, yang bonda dah perkenalkan, sebenarnya antara perkara itulah yang waktu saya perkenalkan kepada Datuk, saya perkenalkan kepada bonda, saya perkenalkan kepada mereka berdua ni, saya tak perlu perkenalkan income. Saya tak payah beritahu dia, oh bonda nanti pairing ni kan dapat RM500 sehari, dapat RM1,000. Saya tak payah cerita benda tu. Sebab kalau saya cerita benda tu, mereka pun orang yang dah pun cukup insya-Allah cukup. Kok mana pun kata kalau pandemik ni pun dia orang tak bekerja ke apa pun, insya-Allah cukup, tak ada masalah dah. Sebab semuanya pun dah otai-otai kan, dah otai-otai, simpanan pun dah banyak kan. Tetapi kenapa bonda dengan Datuk nak buat? Sebab saya kata, pertama saya kata pada Datuk, bonda, inilah bisnes yang sangat sesuai dalam musim COVID-19. Pertama, sebab semuanya online. Maknanya tadi kita tak perlu nak pergi ambil stok, nak pergi post barang, tak payah semua tu. Sebab semuanya online. Okey? Yang kedua, tak dibenarkan menjual. Jadi kita ni maknanya bila kita ada pakai satu produk kita suka, kita cuma share. Share ni boleh share online, share dekat Insta, share dekat FB, cerita dekat WhatsApp. Jadi kita sharing. Bila orang tu nak beli, kita tak boleh nak jual. Kita hanya boleh tolong dia, daftarkan dia, percuma pendaftaran, tunjuk kat dia kat mana dia nak login dan tunjuk kat dia di situ shopping mall, silalah. Dan mereka ikut dia lah. Dia nak beli pun tak apa, dia tak nak beli pun tak apa. Bermakna bisnes ini tidak memerlukan sebarang modal langsung dan tidak memerlukan kita keluar rumah langsung. Produk orang yang tolong jual, shopping mall jual, order barang dia buat, hantar barang dia buat kan, semua dia buat. Maknanya kita tak ada. So kita yang terkurung tak boleh keluar ni, boleh buat bisnes. Dan bukan buat bisnes sikit-sikit. RM80, RM250, RM500, RM1,000. Dan hari ni bonda, dah ada orang boleh dapat RM1,000, RM1,500 dan ada yang boleh dapat RM2,500 sehari. Masya Allah. Tadi saya tengok dalam grup tadi, bersyukur, Alhamdulillah saya dah dapat RM1,000, dia kata. Jadi sehari dia boleh dapat RM1,000. Ini bisnes yang tak perlu keluar. Okay. Dan yang saya sangat yang saya sangat seronok Datuk dan bonda, bisnes ini semalam saya khatam lagi sekali panduan JAKIM tentang patuh syariah, MLM patuh syariah ni. Saya tengok dan saya tik segala apa yang ada dalam tu. Ya Allah, Atomy sangat patuh syariah. Sehingga kan Datuk tahu, bonda tahu, saya jumpa country manager number 1 Malaysia. Dia tanya saya, bila dia tahu Muslim group semakin membesar, dia tanya, what do you want? Saya kata apa dekat dia? Please make sure Atomy sama ada dapat sertifikat patuh syariah ataupun wujudkan panel syariah. Dia kata okey. Dan dia beritahu dokumentasi dia dah berurusan, dia dah assign orang berurusan dengan JAKIM dan JAKIM dah beritahu apa yang diperlukan, dia sedang buat collect dokumentasi. Dan kita ada salah seorang kita punya ahli yang ada CJ daripada panel syariah daripada USIM, dia join Atomy sebab dia ada ilmu
dia nampak ini sangat patut syariah dan dia beritahu saya, doktor saya nak buat master dalam tentang halal, networking halal ni patut syariah dan saya nak ambil case study-nya Atomy. So saya sedang arrangekan Atomy untuk dapat berikan dia beasiswa dan sebagainya. Baik, jadi Datuk, saya nak tanya Datuk lah. Selain daripada tu, orang duk hentam ni, dia kata ini kita buat bisnes macam ni, kita tak sokong BMF. Mungkin Datuk dah ada pandangan, sila Datuk. Allahumma selamat. Ya, terima kasih. So, saya nak tumpang poin daripada Tengku sendiri dan juga Bunda Muhayya tadi. Ya, sebenarnya selalu kita dengar, bila hati kita bersih, mata kita jadi mata lebah. Semua nak cakap tu, Bunda selalu cakap tu. Bila hati kita kotor, mata kita jadi mata lalat. Jadi saya nak semua orang yang ribu-ribu malam ni cuba cek diri masing-masing. Tok Abah ni tak layak nak menilai siapa-siapa pun. Tok Abah cuma layak menilai diri. Itu pun makin banyak kelemahan. Kita memang banyak kelemahan, ya, tak nampak kesilapan kita. Jadi malam ni kita tengok balik. Bila kita tengok sesuatu benda, kita tengok yang baik dulu ke ataupun nampak yang buruk. Kalau kita nampak kebaikan orang nampak kebaikannya, kita gunakan mata lebah. Tandanya hati kita murni. Itu sebenarnya Tok Abah pesan lagi. Mulai malam ni, kalau belum buat, kita buat. Kalau dah buat, jangan sombong. Kalau dah buat, jangan sombong. Kalau belum buat, jangan tidur malam ni sebelum solat taubat. Istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Bak kata Bunda tadi, maafkan semua orang. Sebab mungkin kita mati malam ni. Jadi kalau kita maafkan semua orang, ada harapan orang maafkan kita. Mudahlah kita dapat husnul khatimah, dapat masuk syurga tanpa hisap. Amin. Itu pun matlamat kita. Baik. Jadi itu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Yang keduanya itulah, ya, bila kita ni nak membantu orang, kita kena siapkan diri kita. So saya selalu terdengar asatizah bersangka kita, orang kaya yang bersedekah sangat-sangat baik. Tapi kalau orang miskin bersedekah sangat baik. Jadi kalau kita dapat membantu orang-orang yang susah, terutamanya dalam PKP ni, ya, yang susah dan sebagainya, kita bantu mereka dengan kaedah yang kita ada ni, dan sistem bisnes Atomy ni, Masya Allah, ya, kita jadi asbab untuk mereka keluar daripada kancah kemiskinan ni, dan mudah-mudahan mereka mula mengeluarkan zakat membantu. Dan cara kita nak hebatkan diri kita lah bantu orang lain. Barang siapa bantu orang lain untuk berjaya, kita akan berjaya, ya, insya-Allah. Bila kita gembirakan orang lain, kita akan gembira. Sebenarnya saya, ujung dunia saya buat satu caption, jadi sebab atau buat usaha untuk membantu orang berjaya. Jadi sebab orang berjaya atau buat usaha agar orang lain berjaya. You cannot lose. Be the reason for others being successful or do something to help other people be successful. Sebab kita bantu orang berjaya, Allah akan mudah bantu kita. Ini based on what Nabi sabdakan, Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. So you cannot go wrong. Takkan silap. Itu sebabnya apa pun orang nak kata, sebabnya saya teringat hashtag tu pun pinjam Bunda Muhayya punya idea 2 hari lepas, iaitu yes, we must help by Muslim first. Itu satu tanggungjawab orang Islam, wajib. Ya, kalau tidak, ya, sebab kita orang Islam adalah bersaudara. Jadi kalau nak tunjukkan yang kita bersaudara, tolong, ya. Dan malahan Nabi bersabda, barang siapa yang mengukuhkan satu rahim akan dibuka pintu rezeki, dianjakkan tarik ajal. Masya Allah. Membentuk satu rahim, kita tolong menolong, bantu membantu, doa mendoakan. So we cannot go wrong. But before we can buy Muslim first, we must help the Muslim who cannot afford to buy anything. Ramai Muslim, 8 asnaf, B40, amat sedikit dia punya dana untuk membeli. Jadi macam mana nak beli Muslim first kalau kita tak ada dana? Jadi sebenarnya help Muslim first. Allahu Akbar. Memang sebablah kena fikirkan. Ya, sebab ayah saya seorang buruh. Ya, ayah saya masih hidup. Jadi bila Tengku cakap tentang B40 ke 86, saya amat terkesan sebab ayah saya memang golongan yang bukan 86 tapi B40 lah. Ya, seorang buruh, gaji 300, anak tak ramai, cuma 12 orang. Ya, yalah sebab rumah tak ada TV, Bonda. Bila tak ada TV, dengar khabar anak ramai. Kaitannya anak tak tahu. Perkaitannya saya tak tahu. Macam mana pula perkaitan tak ada TV anak ramai. Tapi itulah realitinya. So itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi bila kita orang kata kenapa tak fokus pada ni Atomy Korea punya apa benda sibuk-sibuk. Tak, betul lah tu. Kita nak bantu seramai mungkin orang Islam, ada dana, ada kemampuan untuk membeli barangan orang Islam. Sebab dalam Atomy, tak salah saya ada 200 lebih aja pun produknya aku. Betul, ya? 200 lebih je produk. 200 lebih. Ada jual ikan? Tak ada. Ikan ada.
Tak Ikan ada, tak ada, sayur udang tak tak ada, ada. sayur tak ada, kobe tak ada, tempe Tak ada. paling penting. Tempe pun tak ada. Tu artinya dalam ribu-ribu barang yang kita perlukan, yang kita boleh beli daripada Atomy cuma 200 lebih saja. Tapi itu barang-barang kadang memang berkualiti sangat luar biasa. Ya, harganya pula berpatutan atau rendah dalam pasaran, setara kualiti. Ikut kualiti setara, it is among the cheapest in the market. Jadi itu memang itu dia punya tagline Atomy. Jadi memang tidak zalim, membantu siapa-siapa pun. Tapi orang yang tak faham dia kata mahal bila bagi in bulk. Kalau beli banyak memang mahal lah, tapi kegunaannya per unit value tu berapa? Itu kadang-kadang orang buat silap ataupun jadikan bahan untuk jadi fitnah. Kesian pada orang fitnah ni, sebab dia membentuk dosa, mencari dosa jariah tadi berterusan sampai kiamat. Kesian. So tolong malam ni kita solat taubat, minta ampun, ya, just betulkan diri. So itu sebabnya kita sekarang nak bantu seramai mungkin orang Islam untuk ada dana, ya, untuk itulah tadi, bukan untuk sara hidup tapi menukar cara dan gaya hidup yang lebih mardhatillah, yang Allah redha. Ya, ada kata orang tu untuk sara hidup ada, untuk nafkah ada, ya, untuk penisimpanan ada sikit, tabungan ada sikit, ya, untuk infak sedekah ada, untuk tolong mak bapak ada. Masya-Allah, ya. Kan itu jauh lebih hebat sekadar, bukan saya memperkecilkan BMF, tidak memperkecilkan, kita sokong 200%. Tapi kita tolong orang Islam untuk majukan diri, betulkan diri, naikkan ekonomi untuk dapat bantu BMF dengan lebih berkesan. Gitu. Itu yang saya nampak bagaimana Atomy ini dapat membantu, insya-Allah. Yang Tengku tadi dah membuktikan dalam PKPB ni pun tengok, ya, 50-60 orang itu yang dah dapat 4-5 angka, ya, yang lain yang dapat 100, 200, 300, 400, besar tu. Untuk orang yang gaji 1,000, tambahan 300 is very very big. So kena ingat tu. Ya, orang yang kata 2-300 baik, tak payah masuk. Jangan. Ini saja je. Tidak buat apa-apa, cuma menukar sedikit style kita punya shopping, ya. Style shopping daripada beli ke pasar biasa, pergi ke pasar Atomy, ya. Benda-benda yang kita memang perlukan. Itu saja. Dan kita sebarkan pula berita baik ni pada kawan-kawan, pada orang lain. Bila kita kerja lebih sikit, usaha lebih sikit, walaupun duduk dari rumah, ya, maka Allah, ya, datangkan rezeki melalui komisen keimbuhan daripada Atomy, masya-Allah, ya. Dan saya amat seronok lah, ya, sebab tidak ada skim ataupun business model yang lebih cantik daripada ni lah, ya. Dalam keadaan yang kita tak buat apa-apa yang sangat berpuluh-puluh, tak adalah, ya. So kita buat apa yang mampu dalam kemampuan kita, dalam kata orang tu, keterbatasan masa yang ada, masya-Allah. Tapi betul lah, betulkan hati, betulkan niat bukan untuk dapat untuk diri sendiri, bagi kata bonda tadi, tapi kita nak tolong. Dan ingat sabda Nabi tadi, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Wallahu alam. Alhamdulillah. Itulah apa yang tu, bila Datuk cakap tadi bonda kan, bila Datuk cakap, saya nak tengok tau, Datuk betul-betul faham tak bisnes ni. Wow, saya bagi 10/10 lah kat Datuk. Dia betul-betul faham bisnes ni, sungguh ni. Datuk betul-betul faham bagaimana model bisnes itu, bagaimana orang nak bermula, macam mana. Kan itu dia, cuma teknikalnya sahaja yang mungkin Datuk tak masuk kan, itu kerja orang lain. Tetapi Datuk dan bonda, saya terbaca 2 hari lepas satu penulisan oleh seorang yang sangat indah tulisan dia. Dia kata, cuba kita pandang Atomy ini dalam konsep sedekah. Okey, dia kata apa? Kalau kita beli barang di kedai, kita beli barang, kita dapat barang dan kita tak dapat apa-apa selain itu. Untung kita tak dapat apa, PV point value pun tak dapat. Baik. Dalam Atomy, dia pakai konsep bonus yang berdasarkan kepada point value, PV. Maknanya tadi, bila orang masuk dekat shopping mall, beli barang dapat PV, beli berus gigi dapat PV, beli sabun mandi dapat PV, beli skincare dapat PV. Maka PV ni dia beli, dia dapat PV. PV ni disumbangkan kepada mereka yang ada dalam rangkaian di atasnya. Baik, dia kata macam ni, cuba pandang. Kerana kita beli satu barang, lepas tu nilainya 10,000 PV, asbab pembelian kita itu ada orang di atas yang dapat pendapatan.
Asbab pembelian kita, beli sabun mandi, beli shampoo, beli sabun basuh, asbab itu PV itu naik, maka ada orang B40 dapat income RM80. Ada orang yang hilang pekerjaan dapat income RM250. Asbab poin kita tu tadi. Jadi dia kata jangan lupa, dia pesan jangan lupa ketika kita beli, terus niat sedekah. Aku sedekah PV aku ni kepada atas. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga adalah orang yang mendapat rezeki daripada pembelian aku hari ini. Allah. Wow. Saya kata Datuk, saya kata bonda, saya terus termenung. Saya tak terfikir dari sudut itu. Dan ada orang fikir dari sudut itu. Bermakna dia kata kita berbelanja, kita sudah pun bersedekah kepada orang yang memerlukan. Entah berapa ramai dapat pendapatan kerana asbab kita berbelanja satu benda. Cantik. Wow, saya kata ini memang cantik betul. Jadi saya dah mula didik mereka dalam grup ni, didik supaya berfikiran sebegitu. Kita bersedekah itu sedekah, kita berbelanja itu sedekah kita. Wow. Tak pernah saya terfikir, Datuk. Tak pernah saya terfikir, Prof, kan? Tu dia. Jadi Prof, bonda, saya nak minta pandangan bonda lah kan, sebab bonda betul-betul saya tengoklah betul-betul sudah memberikan jiwa lah, bukan setakat bonda pakai semua produk, bonda hadiahkan lagi produk kan. Terus teranglah sebab saya kenal tim bonda pun ya Allah sepenuh hati kan, dan malah kita tak naklah cakap produk sebagai nanti orang kata overclaim dan sebagainya, tetapi memang ada yang makan suplemen dan sebagainya, mereka yang ada masalah selesai dibantu dengan pemakanan kesihatan tu tadi, yang mana mungkin dia punya tumor yang mengecut, orang punya tumor tak mengecut. Jadi kita tak boleh nak kata produk itu mengecutkan tumor, cuma asbabnya ada. Jadi bonda berikan jiwa sebegitu dahsyat kepada bisnes ini yang tak pernah, sampai ada orang heran, tak pernah Prof Muhaya buat sampai sebegini rupa. Cuba bonda kongsikanlah bonda apa dalam jiwa bonda, kalau boleh dikeluarkan isi hati itu, diletak dan dibaca oleh semua. Itulah dia, silakan bonda. Macam nak beritahu, sebenarnya memang saya pun makan suplemen, dan suplemen saya makan tu every time go live saya beritahu. Saya makan ini, okay, cari kawan yang jual ni. Memang saya beritahu. Tetapi bila saya dalam Atomy ni, bila saya tengok dia punya prinsip tu very Islamic pada saya, sebab company tu bagi dia ambil 30-70 pada consumer. Number 2, kalau party vision dia ada sebut spirit, cherish the spirit, follow the faith, create vision. Dan yang keempat tu best, serve with humility. Tawadhu'. Dan macam Datuk Belakang besar kata, kita tak boleh tolong orang kalau kita seorang-seorang, sebab tu ada kaki kiri kanan. So saya rasa this one is a very team spirit. Dan personally kadang-kadang kita Allah izin bila ada rezeki lebih, kita nak tolong family yang bulan-bulan kita beri duit, tetapi sampai bila kita nak beri ikan. Jadi apa yang saya beria-ria sangat ni, sebab umur pun tak tahu berapa lama, fikir yang kita tinggal ni, kalau kita dah tak ada, macam mana diorang nak dapat pendapatan. So bila saya nampak macam ni, pada saya memang ginilah. So kita aturlah semua, ambil semua tu. Itu yang saya jiwa raga ni. Saya fikir ni nak cari pencen kubur. Tak tahu berapa lama hidup. Pencen kubur supaya passive income. Ada kawan-kawan yang dah pencen, yang yelah tak berapa cukup. So kalau dia orang masuk, dia ada passive income 2-3 ribu pun dah cukup. Jadi saya fikir macam tu lah. Sebab tu saya jiwa raga. Dan produk tu memang pasal macam skincare dan sebagainya kan, kadang memang saya cerewet sikit lah. Tetapi pasal dia dahsyat punya murah, memang kalau MPU dapat tak pakai sekali, saya pakai 4 kali sehari. Betul lah. Macam Hajar Lofa. Bagi Datin pakai Datuk 4 kali. Saya ni Prof, beberapa minggu lepas saya dalam talk show ni juga, saya ada seorang kita punya member juga, tapi duduk di US. Dia dah 20 tahun duduk di US. Namanya saya mention nama dia kalau dia tengok Puan Baya Wanci. Okey, Puan Baya ni
bukan nak katalah dah memang jutawan. Kereta pun pakai Porsche, lepas tu rumah pun besar. Ni dia duduk berjalan je ni, duduk travelling, dia jalan je sekarang ni. Jadi dia kata bila dia tahu Atomy ni Datuk, dia memikirkan dia banyak tolong orang. Orang minta tolong dia kata selama ni macam Prof kata dia bagikan. So kali ni dia boleh bagi joran. Yang mana yang tak pernah dia boleh bagi sebelum ini. Dan pendapatan dia Datuk, dalam Atomy pendapatan dia infakkan 100%. Infakkan dia niat 100% dan diikuti pula oleh pengikut-pengikutnya pun begitu juga, ramai yang menginfakkan pendapatan tu tadi. Dan dia kata yang macam dia beli produk yang kata produk berkualiti tu, dia kata dekat saya tak tahulah lotion apa dia pakai. Dia kata lotion saya beli, dia kata harga RM500 satu. Baik. Saya berduit, saya beli RM500 sebab pertama kualiti dia, yang kedua sebab dia kata dia keselamatan produk tu. Jadi bila dia masuk Atomy, lotionnya harga tak berapa puluh ringgit. Dia kata betul ke ni kualiti? Dia masuk bakul, dia buang balik. Dia masuk bakul 5 kali, masuk bakul tak jadi. Masuk bakul tak jadi. Sekali dia kata, cubalah. Datuk tahu apa bila dia cuba sekali, ya Allah, kualitinya sama yang macam yang 500. So dia dah tak pakai dah, dia kata. Itu kita record pasal dia tak pakai dah, itu dia pakai yang ini. Sebab tu saya kata Datuk dengan Bonda, saya kata dekat Atomy ni kita boleh pakai produk-produk kluster kayangan pada harga kluster marhain. Harga bumi ya. Harga bumi. Jadi itu dia. Saya macam ni, mungkin kita pun dah sejam ni. Saya nak minta Datuk cuba Datuk berikan satu kata-kata lah yang boleh orang pegang, orang pakai, orang yang sedang buat pun kalau dituduh itu ini. Sekarang ni orang tuduh macam-macam. Ini scam. Saya ni dah dapat satu nama dah ni, motivator scam ni. Tapi tak apa kan, sebab pada saya benda tu cabaran kita dalam perjuangan. Jadi Datuk bagilah kata-kata yang boleh mengangkat mereka ni. Baik, so sebenarnya ikut apa yang contoh yang Dr. Tengku sebut tadi ya. So kita niatkan kita nak sedekah ya. Setiap kali memberi barang, kita nak sedekahkan PV. PV kita ni untuk orang atasan, untuk atas kita lah ya, untuk dapat income dan sebagainya. Of course orang bawah kita akan buat yang sama. Satu. Cuma yang keduanya yang saya lihat ya, ini kajian daripada seorang manusia ni health coach bernama Johnny Emerling. Saya pun seronok bila dapat, dia lebih kurang dalam sebulan lepas saya dapat maklumat ni kat internet. Dia kata apa? Dalam sehari manusia berfikir, berbicara pada dirinya, self talk lebih kurang 50,000 kali. Saya kata wow. Mula-mula saya macam, bukanlah tak percaya, tapi saya tengok aku nak pilih baju pun 5, 6, 10 kali aku cakap macam ni ke tak ya? Itu kenapa ya? So kita bercakap pada diri kita untuk pilih baju je ya. So dah 10 kali. So bila 50,000 kali sehari, saya tidak terperanjat, memang munasabah sebab dia buat kajian ya, Johnny Emerling. Tapi itulah yang saya paling takut, 80% bicarakan diri kita adalah negatif. Itu yang Bonda sebut tu ya. Bila kita dalaman kita negatif, maka luaran akan jadi negatif. Itu satu hakikat. So 75 hingga 80% pemikiran dan bicara ke diri kita adalah negatif. Ini yang saya minta semua orang lah, tolonglah ya, betulkan diri kita dengan itu. Sebenarnya bila kita solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, bab kata Hasan Basri, semua masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah konflik, masalah ekonomi, masalah pendapatan, masalah kesihatan, semua dapat diatasi dengan solat taubat, istighfar. Sebab ni daripada surah Nuh ayat 10 hingga 12, bila kita solat taubat dan istighfar, semua dosa kita Allah ampunkan. Bila hati kita bersih, doa makbul, maka Allah turunkan ubat solusi kepada semua masalah kita. Dalam tidur pun Allah bagi solusi, insya-Allah. Itu satu. Yang keduanya, ingat, kebenaran akan muncul. So you nak kata apa pun katalah ya, sebab dia tak akan jadi kudis pada orang yang tahu apa itu hak. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. So saya tak risau.
Tapi ingat, bila kita solat taubat setiap malam, istighfar, sebab ustaz, ulama pesan kat saya, Muhammad Fadilah, nak buat satu benda, tanya 3 soalan. Niat kamu betul tak betul? Niatnya betul. InsyaAllah, lillahi ta'ala, nak tolong diri, nak tolong orang, ya, nak bersedekah tadi. Keduanya, cara buat betul tak betul? Yes. Yang kita buat tu syariah compliant. Ya, dan sebagainya. InsyaAllah. Ya. Satu niat, kedua cara. Yang ketiga, hasilnya baik ke tak baik? Hasilnya baik, yes. Aku boleh tolong diri aku boleh tolong mak bapak, tolong kawan-kawan, tolong adik-beradik. Wow. So, niat betul, cara betul, hasil baik, go ahead. Kamu akan selamat duniawi dan ukhrawi. So, kita bukan nak cari hidup, nak cari sara hidup, nak tukar cara hidup kita kepada cara yang Allah redha. Masya Allah. So, jangan takut. Ya, tapi ingat, betulkan diri. Ya, dengan malam ni semua orang, terutamanya Tok Abah ni, solat taubat, 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Dan mulai hari ni saya pesan kat anak-anak saya tadi, dia pun nak buat launching besok, ya, kata duha jangan tinggal. Nabi duha daripada 2 hingga 12 rakaat. So Nabi buat 4 hingga 8. So kita buat 4 rakaat duha. 4 rakaat duha. See how your life change. Dan bangun tidur terus senyum. Bangun tidur terus senyum. When you smile while waking up, the whole day akan jadi positif. Jadi apa orang nak attack ke, COVID nak attack pun dengan izin Allah. COVID nak attack pun tak mempan, sebab bila kita bangun dengan senyuman, endorphin make us happy, enkephalin bagi kita ada immunity kepada semua dengan izin Allah, ya, immunity, enkephalin. Dan dynophin bagi kita semangat dan kekuatan. So teruskan kita buat apa yang terbaik. Betul, ingat balik, niat betul, cara betul, Allah redha, hatinya baik, go ahead. Apa orang lain kata, biarkan. Sebab kata Ibrahim, last daripada saya. Ingat kata Ibrahim Adham kepada anak muridnya. Wahai anak muridku, untuk engkau selamat dunia akhirat, buat apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Wallahu alam. Terima kasih Datuk. Dia dalam Datuk sedang sembang-sembang tu, saya sempat tengok komen. Ada yang kata dekat Datuk, dia kata salah tu Datuk, ini kita sokong barang Korea apa semua. Jadi kepada yang komen tu saya nak tanya, masa dia menaik tu dia pegang tu handphone jenis apa? Samsung ke? Ya. Jadi kita kena terima dalam kita berurus niaga, kan? Kita kena berurus niaga dengan orang bukan Islam. Kadang-kadang dia ada teknologi yang lebih baik. Dia ada produk yang lebih bagus. Kan, dia ada sistem pemasaran yang lebih Islamik berbanding dengan yang orang Islam kita buat. Nabi pun berniaga dengan Yahudi. Nabi pun berniaga dengan Yahudi. Betul. Jadi itulah, jangan kita sempitkan pemikiran kita. Kalau di tangan masih pegang telefon Apple, telefon Huawei, masih pegang Samsung, tengok TV LG, masih bawa kereta Hyundai misalnya, kan. So kita jangan condemn lah orang Islam, kawan-kawan kita yang nak mencari sesuap nasi ni, mungkin musim PKP ni, dengan berniaga dengan syarikat Korea, kan. Jangan, kan. Malah kita tengok ni banyak syarikat-syarikat Korea apa semua, Jepun apa semua yang masuk Malaysia, yang memayungi pekerja-pekerja kita, kan. Betul. Jadi kilang-kilang Korea, kilang-kilang Jepun memberi pekerjaan kepada kita. Umpama beginilah juga satu syarikat luar datang memberikan peluang untuk kita mencipta pendapatan. Kan? Jadi itu dia. Jadi Prof, Bonda, kan? Saya beri Prof peluang lah, apa kata-kata yang Prof nak tambah lagi ke, nak cakap lagi ke sebelum kita akhiri kita punya talk ni, Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama ingat ni, tengok hati kita, ada tak kita ni susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Dia macam ni taubat, macam Datuk kata. Sebab nak buat amalan senang, tapi nak maintain amalan. Kalau ada sifat dengki, sebab susah lihat orang senang lihat orang susah, sebab dengki, hancur semua kita punya amalan. Dan saya nak sebutlah apa yang Dr. Fadilah Khamsah ni, saya belajar sampai sekarang, prinsip kehidupan tu minta maaf dengan orang, tolong orang dan pertolongan Allah, be the reason for person. You all should maintain. Tetapi saya nak pesankan 7S ni lah yang saya selalu sebut, bagi siapa yang menonton ni, tengok boleh tak you amalkan 7S ni. Kalau tak boleh amalkan, you memang tidak akan support apa orang lain buat. Okay, yang pertama, kita mesti bersyukur. Anda kata bangun pagi mesti senyum, kita bersyukur.
So kita bersyukur maknanya apa? Segala yang kita dapat tentukan, segala nikmat kita dapat menjadi ketaatan. Kalau kita dapat mulut, kita dapat jari yang tahiyat tu, tapi jari tu type benda yang tidak elok, itu kufur nikmat. Allah akan balik ambil nikmat tu. Tanda kesyukuran ialah setiap nikmat menjadi ketaatan. Siapa yang tidak bersyukur, segala nikmat menjadi musibah. Na'udzubillah. Nombor 2, boleh tak kita sayang semua orang tanpa syarat? Orang buat kat kita, buat baik pada orang buat baik, biasa. Buat baik pada orang, buat jahat pada orang buat jahat, dendam. Buat jahat pada orang buat baik, zalim. Tapi buat baik pada orang buat jahat itu sunnah. So itulah kita nak amalkan. Siapa yang kena bash, maafkan, doakan. Okay? Biar dapat syurga terpisah. Nombor 3, sabar. Boleh tak kita sabar? Walau buat macam mana pun, jangan react. Kita ada 2 jenis otak. Otak ular, otak manusia. Kalau kita, orang pukul kita lawan, itu otak ular, low level. Itu nafsu amarah. Kita nak menuju nafsu mutmainnah. So kalau yang negatif-negatif ni, sebab tu benda kesian. Bukan nafsu amarah, zon sengsara, ibarat rumah tu duduk basement, banyak tong sampah. Kita nak pergi duduk tempat yang tinggi, nafsu ketakwaan. Biar kita penuh dengan membersihkan jiwa, bukan ditarik oleh nafsu. Okey, ingat nafsu mutmainnah tujuan kita. Nombor 4, tolong sedar diri. Kita ni sedar orang ke sedar diri? Kalau kita suka tengok berita, kita pergi website yang mengata orang, cari salah orang, itu kita sedar orang. Bila cari berita, sedar orang. Tapi cari ilmu macam malam ni, sedar diri. Sebab bila kita sedar orang, kita tak boleh betulkan orang. Tapi kalau sedar diri, boleh betulkan diri. Macam Bonda tak boleh betulkan orang yang kata Bonda pun tak boleh betulkan. Bonda boleh doa je. I can communicate spiritually, doa ya Allah, kesian, doa ya Allah. Itu saja. I cannot. Takkan dia lempar, itu tak pasal, don. Yang kelima ialah kita hendak sucikan hati. Sucikan hati, taubat. Minta maaf dan maafkan orang. Kalau kita tak maafkan orang, confirm kita pun tak akan minta maaf dengan orang. Sebab kita rasa kita baik. Siapa tak minta maaf, rasa baik, bermulalah kejahatan. Dan yang keenam, jadilah sedekah macam tadi tu. Bila kita beli PV, kita ada duit sikit, apa salahnya cari kawan-kawan, beli. Subhanallah, saya rasa PKP ni best kan. Kalau ada rezeki, hantar makanan sana. Sedekah online sekarang. Memang bersedekah, subhanallah, senang. Dan yang ketujuh, jaga silaturahim. Believe me, if you maintain in the first 3-4 it's about yourself, and then yang 6-7 is about relationship dengan ni. Dan ingatlah, kita ini selagi kita tak penuhi jiwa kita la ilaha illallah, kita akan macam-macam masuk kat dalam. And Bonda punya formula ialah, bila bangun pagi, kalau stres, confirm semalam tak maafkan orang, confirm jauh pada Allah. Kita tak, kalau boleh, orang tenang sentiasa menang. Sebab orang yang tenang semua la ilaha illallah. Siapa yang tenang akan sentiasa bahagia dengan semua makhluk baik kita baik dia bahagia. Dan siapa yang bahagia akan senang digembirakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Kita hampir 5,000 viewer in total ya. Sebab yang tempat lain tak nampak, dekat skrin saya nampak. Terima kasih kepada yang sudi bersama, yang sudi menonton. Ya, dan ada banyak pertanyaan tu, apa atomi, dan saya tengok juga ramai juga orang yang memberikan nombor telefon dan sebagainya. Silalah berhubung dengan salah seorang yang mungkin kita kenal tentang atomi ataupun orang yang ada tu, tanya, biar kita terima sesuatu dengan ilmu dan biarlah kita tolak sesuatu dengan ilmu. Ya, jangan kita tolak sesuatu dengan andaian, dengan persepsi, dengan hasutan. Sebab apabila kita tolak, dia mungkin seketul emas yang di tangan yang kita lepaskan. Ya, kita tak pernah tahu. Betul tak betul, sehingga kita cari, kita kaji dan kita bertabayun. Maka kita akan jumpa dan insya-Allah saya doakan apa yang saya, Datuk Fadilah Kamsah, Bonda Prof Muhayya yang kami sedang buat ini, yang kami nak sebenarnya supaya akan ada orang-orang yang dalam keperluan, dalam kesusahan, dalam mencari pendapatan dapat keluar daripada
belenggu kemiskinan. Dan ada ni Datuk dengan Bonda, dah ada golongan-golongan B40 yang dah naik pangkat. Dia kalau naik pangkat dalam atomi ni Bonda, kalau golongan B40 naik, paling kurang busuk-busuk dia akan dapat 5-6 ribu sebulan. Alhamdulillah. Allahumma selamat. Macam gaji doktor tu. Doktor. Ya, gaji doktor, gaji doktor. Gaji doktor. Dan dah ada dah Bonda, dah ada. Dan itulah yang nak kita lakukan. Tapi yang macam Bonda kata tadi, Datuk kata tadi, yang dapat 2-300 sebulan ramai. Yang dapat 500 sebulan ramai. Jadi jomlah saya serulah kepada semua. Jangan lupa cakap 3 generasi tu. Apa 3 generasi punya? 3 generasi macam ni Datuk. Dia bila kita buat bisnes ini hari ini, kalaulah ditakdirkan kita meninggal dunia, apa yang kita sedang buat, pendapatan yang kita sedang dapat itu akan terus boleh diwariskan kepada anak kita. Jadi kalau anak kita pula meninggal dunia nanti, dia boleh diwariskan pula kepada cucu kita. 3 generasi. Itu dia. Jadi bayangkan apa yang kita buat hari ni sampai ke cucu kita sebenarnya dapat manfaat daripada usaha kita, atuk-atuk usaha, cucu dapat manfaat. Itulah 3 generasi. Cantik sangat sebenarnya Datuk. Jadi sebab itulah. Dan yang saya kata macam tadilah, nak join tak payah tak ada yuran, nak berniaga tak perlu modal bulan-bulan, tak payah maintain, beli apa yang kita nak beli dan kemudian kita cerita pada orang tentang peluang yang ada ni, itu saja. Tak payah ada risiko, tak ada kata nak kena pandai menjual, tak ada semua tu. Jadi itulah, come join us dan insya-Allah join Atomy, insya-Allah kita akan berikan bimbingan supaya sampai jadi, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Bonda, terima kasih kepada Datuk, ya. Insya-Allah saya rasa syukur sangat-sangat dan saya tengok dekat ni semua orang bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Sebab memang dia nak sangat Bonda keluar beritahu isi hati Bonda supaya orang faham. Dan memang dia orang nak sangat-sangat, dia orang kata betul ke ni Datuk Fadilah Kamsah join, tak pernah nampak sangat dia bercakap. Hari ni betul, Datuk Fadilah Kamsah, Bonda Prof Muhaya, saya sendiri memang kami bersama dalam Atomy, guna produk Atomy, dan memang kami menyeru jomlah kita cuba dengan Atomy ni. Kalau kata tak jadi pun tak rugi 1 sen pun sebab tak keluar modal 1 sen pun. Okey Bonda, insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa kepada semua. Dan sebelum pergi saya akan ulang lagi sekali nanti lagu yang telah saya mainkan sebentar tadi. Okey. Right. Kita nak dengarkan balik lagu tadi. Mana tadi? Lagu tadi sebab mungkin orang yang masuk kemudian ni dia tak dengar lagu yang saya mainkan. Saya sangat suka lagu tersebut. Jadi oleh sebab tu marilah kita dengar lagi sekali lagu ni. Mana dia? Okey. Right. Orang mengantuk disurungkan bantal, sudah disorong tak pula nak tidur. Hendak berniaga tak cukup modal, diberi modal tak menjadi juga. Belumlah duduk sudah berlunjur, sakitnya badan tidak terberi. Belumlah untung sudah berhibur, hutang dibawa sampai ke mati. Nasiblah sudah menjadi bubur, apalah lagi hendak dikata. Darilah hidup mati ke pula, makanlah saja
hai bubur yang ada. Banyaknya sungguh bangunan tinggi yang nama kita payah dicari. Negara menuju negara industri, kita menumpang di bumi sendiri.